Selamat petang saudara-saudari di dalam Yesus Kristus. 主内的弟兄姐妹，大家晚上好。 Saya senang sekali ini berada di sini sekali lagi pada malam hari ini. 我很高兴今天晚上能够在这里。 Dan besok saya akan bersama-sama dengan jemaat di Filipino. Dan itu berarti saya akan bersama dengan kumpulan yang berbeza di dalam keluarga yang sama. 我明天呢会在我们的菲律宾堂就是意味着呢，在这个星期里面呢，我能够与不同的弟兄姐妹在一起。 Sebelum saya meneruskan perkongsian firman Tuhan, saya bagi pihak kepimpinan sekali lagi mengucapkan terima kasih kepada Anda yang telah menyokong persiapan retreat pujian penyembahan di bagian BIM. 在我还没有分享的时候呢，我要代表我们国文部的敬拜团呢，来谢谢弟兄姐妹你们的支持那个的物件活动，让我们能够进行这一个的国文部敬拜团的退休会。 Kawan saya berkata bahwa tukang masak pun pandai lapar katanya. 我的朋友讲呢，厨师都会饿的。 Dan oleh kerana itu maka mereka yang melayani ada 90 orang dalam worship team itu juga merasa penat dan perlu ada masa disegarkan. 我们国文部的敬拜团呢，有大概90多位的成员，他们一直以来的服侍呢，看见他们是需要有段时间推到山上里面来与神相遇。 Dan dalam masa hampir 10 tahun di sini barangkali ini baru retreat mereka yang kedua kali dan dalam skala yang lebih besar. 我在这里将近10年9年10年我就看见其实只有2次，这个是第2次我们国文部的敬拜团有这个的退休会。 Mereka akan pergi ke Kundasang Fog Resort dan selama 2 malam dan 3 hari. 他们将会去到滚达山的其中一个的 resort 有3天2夜的退休会时间。 Dan keseluruhan perbelanjaan adalah lebih daripada 21.000. 大概那个的费用的整个的预算呢整个的次数费用有2万亿 plus 这样子。 Jadi bila mereka bertemu dengan saya katakan bagus kamu berusaha supaya bila sama-sama satu keluarga dapat berusaha sebelum kamu pergi retreat, impact retreat itu sudah ada di dalam kehidupan gereja kerana saling membantu satu sama lain. 他们来见我的时候呢，我就鼓励他们你们要努力的，好让这个退休会还没有开始的时候呢，那个影响会传递影响整个的教会。 Besok adalah waktu mereka menjual yang kali terakhir, tidak lagi jual pada masa akan datang. 他们明天呢就是最后一次的卖包这个的筹款活动。 Jadi kami mengambil kesempatan dari pihak PCC, dari pihak kepimpinan katedral mengucapkan terima kasih kepada Anda yang telah menyokong bersama. 所以呢，在此我再次的代表我们教会的领袖我们的理事会呢，来谢谢弟兄姐妹你们的参与还有你们的付出。 Kita teruskan dengan kehidupan bergereja dan untuk malam ini adalah siri yang ketujuh yaitu dari Roma pasal 6 ayat 1 sampai 14. 今天晚上呢，我们会来继续看罗马书第6章1到14节，我们来到第7的这个蜕变教会的第7个星期。 Dan tajuk pada malam hari ini adalah mati terhadap dosa dan hidup dalam Kristus. 今天晚上的主题呢是向罪死，与基督同活。 Di dalam ayat yang pertama, Paulus mengatakan atau menulis, jika demikian, apakah yang hendak kita katakan? Bolehkah kita bertekun dalam dosa supaya semakin bertambah kasih karunia itu? 在开始的时候呢，保罗在第1节这里讲到，这样怎么说呢？我们可以忍在罪中，叫恩典显多吗？ Kerana kadang-kadang orang memberitahu, Tuhan itu bagus, dia suka mengampuni, dia suka memaafkan orang berdosa. Jadi kalau begitu saya boleh berdosa dari hari 1 sampai hari 6, hari Minggu saya minta ampun sama Tuhan. 因为有时候人会提出一个的观点，就是说神的恩典很多所以如果我们常常犯罪的话是没有问题的啦。所以我就是星期1到星期6，我就犯罪啦，然后星期2来到教会里面来求神的赦免。 Dengan kata lain, mereka boleh hidup sesuka hati dari hari Isnin sampai hari Sabtu
ikut suka hati mereka. Bila sampai pada hari Minggu, baru minta ampun daripada Tuhan. 意思换句话来说简单来说呢，就是星期一到星期六呢，我可以做任何我想做的，就是包括犯罪等等。那来到星期六的时候呢，我就来到神的面前求神赦免我。 Hidup dalam gereja, hidup dalam kebaktian itu begitu bagus menyembah Tuhan bersama. Tapi bila keluar daripada gereja, hidup mereka sudah lain daripada yang biasanya. 教会的生活是好的，崇拜的生活是好的，但是当我离开这个教会过后呢，我就去犯罪了，就是有一个不同样的生活。 Cara lain untuk mengerti dalam ayat 1 adalah bolehkah seorang yang sudah menjadi orang Kristen jatuh lagi di dalam dosa? 在第一节里面呢，其实他的意思就讲，一个信了耶稣基督的人，他可以冷活在罪中吗？ Bagaimana kalau mereka sudah jatuh kembali dalam dosa dan akhirnya mereka sendiri akan diampuni oleh Tuhan atau tidak? 如果他们犯罪过后呢，他们或者是他还在这个罪里面呢，神会赦免他吗？ Beberapa hari yang lalu saya telah membaca kisah seorang pastor. Dia dulu adalah terlibat di dalam film porno atau blue film itu film luca. Kemudian dia bertobat, dia menjadi gembala, jadi pastor, kemudian sekarang jatuh lagi kerana sudah bercerai. 我在几天前呢，有读到一个传道人的见证，他讲，在他还没有做这个传道人之前呢，他常常就是看这种的，我们讲这种有事的影片 ，OK， 然后当他做了这个的传道人过后呢，他牧养教会，他仍然在掉进这个看这个有事影片。 Bukan kerana saya berminat dengan kisah-kisah seperti begini, tetapi bila dia limpas dalam kisah seperti tabung haji ataupun kisah-kisah di Amerika seperti begini, berarti mesti ada maksud Tuhan mengapa pada minggu ini saya dapat bertemu dengan kisah yang demikian. 不是说他们想要就是不是说他们要经过那个罪的时候，他们要堕进那个罪里面，就是可能神有他的意思在当中。 Dan sehingga bekas pastor perempuan ini yang sekarang kembali lagi kepada cara hidupnya yang lama itu mengatakan dalam penghakiman hanya saya dengan Tuhan saja katanya. 以致这个的传道人呢就想就是做了传道又犯罪。刚才我们讲的那个，他讲这个是我跟神的之间的那个的关系那个的问题。 Bolehkah kita bertekun dalam dosa supaya semakin bertambah kasih karunia Allah? Itu yang dikatakan dalam ayat 1. 在第一节我们再回头看的时候，我们可以忍在最终叫恩典显多吗？ Paulus kata dalam ayat 2, sekali-kali tidak. Bukankah kita telah mati bagi dosa? Bagaimanakah kita masih dapat hidup di dalamnya? 在第二节，保罗说到：“断斧不可，我们在罪上死了的人，岂可忍在罪中活着呢？” Lalu sebagai jemaat Anglican, di sini mungkin tidaklah, tapi di kebaktian HK atau kebaktian English 730 ataupun 1145, Anda akan melihat dan mendengar bahwa dalam kebaktian ada the collect for purity. 作为圣公会的子民，可能我们在这里没有了。但是如果你去课语堂，去我们7点半的英文，11点45分的国文呢，我们在那个崇拜程序里面呢，我们有一个祷告叫做求洁新作文。 Setiap minggu akan ada doa collect for purity. 每个星期呢，这个求洁新作文呢会被念出来的。 Apakah itu membenarkan kita bahawa setiap hari Isnin sampai hari Sabtu boleh buat dosa, nanti hari Minggu boleh say the prayer of collect for purity, baru Tuhan mengampuni kita? 那个意思是不是说我星期一到星期六我就可以做我想要做的，或者是按照我的那个私欲来做？来到星期六的时候呢，我就用这个的求戒新作文来求上帝赦免我的罪呢？ Sama sekali bukan, kerana tujuan collect for purity di dalam gereja Anglican yaitu yang pertama adalah memberikan kita the humble to humble the congregation, to acknowledge the knowledge of God, and ask the Holy Spirit to cleanse our hidden motives, to prepare, to love,
and worship God with focused heart. 弟兄姐妹，不是的，这个求节信主文呢，就是要教导来崇拜的弟兄姐妹呢，就是我们要谦卑自己，然后我们要来认识我们的神，而且我们要求圣灵来洁净在我们心里面，还有一些隐藏的那个的作为，好让我们能够被预备来去到爱和敬拜我们的神是出自自愿的。 Jadi kulit purity adalah supaya akan ada total honesty, inner cleansing, dan pada masa yang sama akan ada ready to worship. 所以这个的求节信主文呢，就是让我们呢来到神的面前是坦诚的，然后呢就是里面是被洁净内在洁净，然后让我们预备自己来敬拜我们的神。 Bukan kerana kita boleh berbuat dosa hari Senin sampai hari Sabtu, nanti hari Minggu minta ampun lagi. Minggu depan sambung lagi buat dosa, hari Minggu minta ampun lagi. Bukan begitu. 不是那个求节信主文的势力，不是叫我们星期一到星期六你犯罪了，星期二来到赦免，然后再过了星期过后呢，又去犯罪，然后再多一个星期又来回来犯罪等等。其实这个不是这样子的。 Di dalam Roma pasal yang ke-6 ini ayat 1, bolehkah kita bertekun dalam dosa supaya semakin bertambah kasih karunia itu? Paulus mengatakan tidak boleh sama sekali, tidak boleh katanya. 所以在罗马书第6章保罗写的时候，第1节他讲，我们可以仍然犯罪吗？保罗的答案就很肯定的说，不可以。 Kalau tidak boleh, maka dia harus memberikan alasan-alasan tertentu. Oleh kerana itu, maka pada malam hari ini kita ingin belajar 4 alasan yang telah Paulus tuliskan. 当然保罗讲不可以，他一定要做出解释了。所以今天晚上呢，我们要从4点来认识为什么不可以。 Kita tidak boleh berbuat begitu kerana yang pertama kita telah disatukan dengan Kristus Yesus. 我们不可以犯罪，因为我们与基督联合了。 Di dalam ayat yang ketiga dikatakan, atau tidak tahukah kamu bahwa kita semua yang telah dibaptis dalam Kristus telah dibaptis dalam kematiannya. 第3节这里说到，岂不知我们这受洗进入基督耶稣的人，是受洗归入他的死吗？ Berapa orang sudah dibaptiskan malam hari ini? Tolong angkat tangan. 今天晚上所以已经受了这个领受这个洗礼的，请举一下手看。 Sudah kena baptis? 已经领受洗礼的。 Yang belum kena baptis beritahu Reverend Victor, kamu akan dibaptis. 如果还没有洗礼的你可以上会来找一下我。 Betul lah? Ya betul. Ya. Mengapa dalam ayat 4 dikatakan dengan demikian dalam baptisan Anda, maksudnya adalah kita telah dikuburkan bersama-sama dengan Dia oleh baptisan dalam kematian, supaya sama seperti Kristus telah dibangkitkan dari antara orang mati oleh kemuliaan Bapa, demikian juga kita akan hidup dalam hidup yang baru. 在第4节这里说到，所以我们借着洗礼归入死，和他一同埋葬，原是叫我们一举一动有新生的样式，像基督借着父的荣耀从死里复活一样。 Di dalam pembaptisan itu, kita telah identify with Christ. Dengan kata lain, kita telah bersama-sama dengan Kristus dalam kematiannya dan dalam kebangkitannya. 所以我们讲洗礼呢，就是与耶稣基督同死，然后同复活。 Engkau telah disatukan, saya telah disatukan dengan Kristus di dalam kematian dan kebangkitannya. 我们已经与基督一同联合了，在受洗还有复活。 Sebab itu di dalam ayat yang kelima dikatakan, sebab jika kita telah menjadi satu dengan apa yang sama dengan kematiannya, kita juga akan menjadi satu dengan apa yang sama dengan kebangkitannya. 第5节告诉我们说，我们若在他死的形状上与他联合，也要在他复活的形状上与他联合。 Tanpa masuk kepada perkara-perkara detail dalam ayat-ayat ini, menjadi satu perkara yang sangat simpel bahwa kita tidak boleh terus-menerus berdosa kerana
Dengan demikian kita selalu mempermain-mainkan Tuhan Yesus. 我们就是简单来说在这个第3到第5节的，就是我们已经与基督一起联合在一起了，所以我们千万不要去跟耶稣开玩笑。 Karena kita telah bersatu atau disatukan dengan Kristus di dalam kematian dan kebangkitannya dan harus hidup dalam kemenangan di dalamnya. 因为我们已经与基督一同联合了，所以我们的生活是应该过着一个得胜的生活的。 Apa yang sama dengan kematian dan kebangkitan Kristus bila kita ada di dalamnya? 有什么特别呢？就是我们与耶稣基督同死同复活。 Kita sepatutnya hidup di dalam kehidupan berkemenangan mengatasi semua cabaran-cabaran dosa karena kita hidup di dalam Yesus Kristus yang juga telah hidup daripada kematian. 因为当我们与基督联合，我们活在基督里面呢，我们就可以过一个得胜的生活，过一个荣耀的生活。 Sebab itu Paulus mengatakan kamu tidak boleh berbuat demikian karena Anda telah disatukan dengan Kristus Yesus. 因此，保罗提醒我们呢，我们不能够继续犯罪，因为我们与基督已经联合在一起了。 Hal kedua yang Paulus mengatakan, bukan saja Anda telah disatukan bersama Kristus, tetapi Anda telah disalibkan bersama Kristus. 我们不单只是与基督联合，第二点，我们与基督同定十字架。 Di dalam ayat yang ke-6 dikatakan karena kita tahu bahwa manusia lama kita telah turut disalibkan supaya tubuh dosa kita hilang kuasanya agar jangan kita menghambakan diri lagi kepada dosa. 第6节，因为知道我们的旧人和他同定十字架，使罪甚灭绝，叫我们不再做罪的奴仆。 Ayat 7 mengatakan sebab siapa yang telah mati ia telah bebas dari dosa. 第7节，因为已死的人是脱离了罪。 Tapi jelas dikatakan dalam ayat yang ke-6 bahwa manusia lama kita telah turut disalibkan di atas kayu salib bersama dengan Yesus Kristus. 在第6节提醒我们，我们的那个老我或者是旧我呢，已经与基督同定十字架了。 Dan apabila kita disalibkan bersama dengan Kristus, maka diri kita yang lama, yang berdosa itu telah disalibkan di atas kayu salib bersama dengan Kristus. 我们的老我呢，是已经在十字架上，已经与基督被钉在十字架上了。 Di dalam Galatia pasal yang kedua ayat 20, Paulus menulis bahwa aku telah disalibkan bersama dengan Kristus. Galatians chapter 2:20. 在加拉太书第2章20节里面呢，也提醒我们，我们是已经与基督同定十字架的。 Hidup yang kuhidupi sekarang bukan lagi aku, tapi hidup yang ada di dalam Kristus. Dia yang memberikan anugerahnya kepadaku. 现在我们活着呢，不单只是我们活着，耶稣也活在我的生活里面，带给我们这个得胜的那个的能力。 Menunjukkan hidup lamanya telah disalibkan bersama dengan Kristus di atas kayu salib karena semua dosa dan pelanggaran kita dibawa, diangkut, dipikul oleh Yesus di atas kayu salib itu waktu dia mati di atas kayu salib. 就是我们的老我是就是已经死在十字架上，就是耶稣为我们担当了我们的那种过去的不敬虔然后不顺服的罪呢，已经被钉在十字架上了。 Apabila diri kita yang lama telah disalibkan bersama dengan Yesus Kristus, itu bermaksud bahwa kuasa dosa itu telah dihancurkan, dipecahkan. 我们与基督同定十字架的意思就是说这个的罪呢已经被粉碎了，它不能够再控制我们。 Kita tidak mampu, tetapi kuasa dosa yang menguasai kita itu bila telah dibawa oleh Yesus di atas kayu salib, itu dihancurkan kuasanya di atas kayu salib itu. 当这个罪想要控制我们的时候呢，我们已经把它带到十字架上，与基督同死了。这个罪不能够再控制，它失去那个的力量了。 Dan oleh kerana kuasa dosa itu telah dihancurkan dan dosa itu tidak sepatutnya menguasai kita lagi bila kita ada di dalam Yesus Kristus. 因着这个的罪被粉碎呢，它就不能够再控制我们，因为我们有耶稣在我们的生命里面。
Dengan kata lain, dedikasi ataupun penyerahan kita dan ketaatan kita pada Kristus akan membolehkan kita untuk hidup di dalam kemenangan di dalam Yesus Kristus. 那换句话来说呢，就是我们对耶稣基督的爱、追求等等呢，能够帮助我们过一个得胜的生活，然后活在耶稣基督里面。 Semakin kita mengasihi Yesus Kristus dalam hidup kita, semakin kita membenci dosa dan tidak mau berdosa lagi. 当我们在生活里面，我们越爱耶稣的时候呢，我们对罪呢就会越来越讨厌越来越厌恶这个的罪，我们就是会远离这个的罪。 Jika Anda dan saya alang-alang tidak kuat untuk mengasihi dan mengikuti Tuhan Yesus, tidak heran kalau Anda suka berdosa lagi. 当我们跟耶稣就是很随便的跟随耶稣的，所以如果我们在活在罪中呢，其实这个不奇怪的事情了。 Kerana kuasa dosa akan terus-menerus mencari peluang untuk menguasai walaupun orang itu sudah menjadi orang Kristen. 因为这个罪呢，他会找在基督徒的生活里面呢，来去找办法，再来控诉，来去到控制我们。 Tapi Paulus mengatakan oleh kerana Anda telah disalibkan bersama Kristus di atas kayu salib, maka sepatutnya Anda hidup di dalam kemenangan di dalam salib itu sendiri. 所以保罗提醒我们，我们已经与耶稣基督同定十字架了，我们是应该要活在耶稣里面，或者是我们的生命是有耶稣在我们里面活着的。 Bolehkah seorang Kristen itu terus-menerus berdosa supaya Tuhan yang sayang, Tuhan yang mengasihi itu sentiasa mengampuni dia? 一个爱耶稣基督的人，他可以犯罪吗？然后就是我们就是犯罪的时候呢，就求神来去到原谅他，或者是怜悯他吗？ Ayat 1 itu menjadi soalan sekali lagi, bolehkah kita bertekun dalam dosa supaya semakin bertambah kasih karunia itu? 所以第一节再提醒我们，我们可以忍在最终，叫恩典显多吗？ Paulus kata tidak boleh, tidak mungkin karena Anda telah disatukan dengan Kristus dan Anda juga telah disalibkan bersama Kristus. 所以保罗就说了，不能够，因为我们与基督联合了，我们也是与基督同定十字架了。 Selanjutnya di dalam ayat yang ke-8 sampai ayat 11, Paulus kata, sebab yang ketiga adalah Anda telah dibaharui dalam Kristus. 第三呢，就是在基督里被更新。 Saudara-saudari, di dalam ayat yang ke-8 dikatakan, jadi jika kita telah mati dengan Kristus, kita percaya bahwa kita akan hidup juga dengan Dia. Karena kita tahu bahwa Kristus sesudah Ia bangkit dari antara orang mati, tidak mati lagi, maut tidak berkuasa lagi atas Dia. Dan di dalam ayat yang ke-10 dikatakan, sebab kematiannya adalah kematian terhadap dosa, satu kali untuk selama-lamanya, dan kehidupannya adalah kehidupan bagi Allah. Demikianlah hanya kamu memandangnya bahwa kamu telah mati bagi dosa, tetapi kamu hidup bagi Allah dalam Kristus Yesus. 第8到第11节，我们若是与基督同死，就信必与他同活，因为知道基督既从死里复活，就不再死，死也不再做他的主了。他死是向罪死了，只有一次。 他活是向上帝活着，这样你们向罪也当看自己是死的，向上帝在基督耶稣里却当看自己是活的。 Kematian Yesus Kristus di atas kayu salib membunuh kuasa kematian. 耶稣基督他在那个的十字架上得胜呢，就是他已经消灭这个罪的权势了。 Membunuh kuasa dosa yang coba menguasai manusia. 就是消灭这个罪呢的，就是要赏赐来控制人类， Supaya tidak terus-menerus mau berdosa di hadapan Tuhan, maka mereka yang ada di dalam Yesus Kristus sepatutnya ada kuasa, diberikan kekuatan, diberikan untuk menolak dosa dalam hidupnya. 以致那些信耶稣基督的人在神的面前呢，他们不再去犯罪，然后他们在神的眼中活出一个得胜的生命。 Dan apabila seseorang itu makin dekat kepada Tuhan, makin mengasihi Tuhan, maka dia sanggup dan berupaya untuk menolak keinginan dosa. 因此，那些越爱耶稣基督的人，越跟随耶稣基督的人，他们就有那个的能力来去到拒绝那个罪来想要控制他们的生命。 Ada dua orang anak beranak, satu bapak, satu anak pergi naik perahu.
有两个人有两个的父子就是父与子了，就去坐船。 Jadi kalau Anda pergi di tepi sungai ada buah-buahan, maka tiba-tiba bapak itu dia tulak itu perahu, pergi di satu tempat, dia kata, nak ada buah di sana, saya pergi panjat, kalau ada orang datang tolong beritahu saya, dia kata. 就是当这两父子上船的时候呢，爸爸就看见在另外一个的另外一处有那个的果子，他就推那个船去那个树的果子那边，想要晒那个的树，然后就跟儿子说，如果有人来，记得要叫爸爸呀。 Anaknya tunggu di pangkalan, tunggu di perahu, bapaknya panjat buah-buahan, dan tiba-tiba anaknya kata, bapak ada orang, katanya. 那个的孩子呢，就看着就在那个船上里面等爸爸，然后爸爸就爬上树了，去摘那个果子。突然间呢，这个孩子就向爸爸说：“爸爸，有人来。” Bapak itu pun turun cepat-cepat dan dia terus naik perahu, dia tulak tuh perahu dan dia berdayung kuat-kuat supaya tidak kedapatan. 那个的爸爸呢，就快快的跳上那个船里面呢，就把那个船架离了那个的岸上，就是不要被别人抓到。 Dan dia kata, kau bilang tadi ada orang, mana ada orang, kata bapaknya. 那个的爸爸就问孩子说：“你刚才不是讲有人吗？为什么没有人呢？” Betul Pak, tiada orang, tapi Tuhan nampak apa yang Bapak buat, dia kata. 那个孩子就说：“爸爸，是真的是没有人呢，但是神看到我们在做什么。” Bapaknya adalah lambang kepada hidup yang lama, mau terus-menerus berdosa, mencuri. 爸爸的举动呢，就好像我们的那个生命的老我呢，就是好像不断的想要在犯罪，就是去偷那个果子。 Anak ini kemungkinan dari sekolah minggu diajar dan hatinya sangat murni, polos begitu kan. Dia adalah lambang kepada mereka yang hidup takut akan Yesus Kristus. 这个孩子可能就是从小到大就在教会的主日学里面长大的，然后被教导呢，他的生命是敬畏神的生命的。 Walaupun tidak ada orang, dia masih ada takut akan Tuhan karena hidupnya dibaharui di dalam Kristus. 虽然没有人，但是他就是存有一颗敬畏神的心，在他生活里面。 Saudara-saudara yang dikasihi dalam Tuhan, sebab yang keempat adalah dan terakhir karena kita telah diserahkan kepada Kristus. 弟兄姐妹，来到第4点的时候呢，就是我们要成为基督的器皿。 Ayat yang ke-12 sampai ayat yang ke-14 diserahkan kepada Kristus. Ya, ayat 12 sampai 14. Dikatakan ayat yang ke-12, sebab itu hendaklah dosa jangan berkuasa lagi di dalam tubuhmu yang fana, supaya kamu jangan lagi menuruti keinginannya. 在第12到第14节，成为基督的器皿，所以不要容罪在你们必死的身上做王，使你们顺从身子的私意。 Garis bawah di sana, janganlah kamu menyerahkan anggota tubuhmu kepada dosa untuk dipakai sebagai senjata kelaliman. Di sana dikatakan, serahkanlah dirimu kepada Allah. Dan ayat yang lain, ada garis itu adalah, serahkanlah anggota-anggota tubuhmu kepada Allah. 在第13节里面告诉我们说，也不要将你们的肢体献给罪做不义的器具，倒要像从死里复活的人，将自己献给上帝。 Sekali lagi suatu peringatan bahwa Anda tidak boleh terus-menerus berdosa dari hari Senin sampai hari Sabtu dan minta ampun pada hari Minggu karena Anda telah diserahkan kepada Kristus. 再一次的保罗在这里说到，我们不能够星期一到星期六不断的犯罪，然后星期二来到神的面前来求赦免，因为我们已经成了神的器具，我们已经献给神了。 Sebab di sana dikatakan bahwa serahkanlah anggota-anggota tubuhmu kepada Allah untuk menjadi senjata-senjata kebenaran, ayat yang ke-13 itu. 因为在这个的13节下半段里面讲，将自己献给上帝，并将肢体作义的器具献给上帝。 Hidup yang telah diserahkan kepada Yesus Kristus itu, hidupnya akan berguna untuk senjata kebenaran. 当我们的生命献给耶稣基督过后呢，我们的生命就是被使用成为耶稣基督的那个的器具。 Hidup yang tidak diserahkan kepada Tuhan tidak berguna, tidak boleh digunakan untuk senjata kebenaran karena tidak ada kebenaran di dalamnya. 因为如果生命没有献给耶稣基督的话呢，那个生命是很难被使用成为那个真理的器具的。 Hidup yang tidak takut akan Tuhan
adalah hanya berguna untuk perkara-perkara yang jahat. 如果一个生命没有一个敬畏神的生命在里面呢，那么那个生命就是不断在作恶的。 Tapi orang yang hidupnya diserahkan kepada Tuhan, maka dia berguna untuk tujuan-tujuan yang benar. 当一个的人，他的生命已经献给耶稣基督他的活着呢，是活在神的旨意里面的。 Soalan untuk kita secara pribadi pada malam hari ini adalah, apakah hidupmu berguna untuk kejahatan atau untuk kebenaran? 弟兄姐妹，今天晚上呢，我们要回去思考一个的问题：到底我们的生命是被用来作恶的，还是献给耶稣基督的？ Apakah hidup saya, hidup Anda berguna untuk kebenaran atau untuk dosa? 我们的生命是不是用来活出真理，或者是不断的在活在恶这个罪里面？ Jenis hidup apa yang Anda telah gunakan hidup Anda selama ini? Untuk dosa atau untuk kebenaran? 所以，我们一直以来，我们的生命是被使用在这个的真理里面，还是在这个的罪里面？ Paulus kata Anda tidak boleh hidup untuk dosa kerana Anda telah berada di dalam Yesus Kristus. Sebab itu Anda harus hidup untuk kebenaran dan terserah kepada Yesus Kristus. 保罗提醒我们，我们已经献给耶稣做这个的器皿，所以我们要活在耶稣基督里面。 Saudara, di dalam ayat yang ke-14 dikatakan, sebab kamu tidak akan dikuasai oleh dosa kerana kamu tidak berada di bawah hukum Taurat, tapi di bawah kasih karunia. 在第14节，保罗说：“罪必不能做你们的主，因为你们不在律法之下，仍在恩典之下。” Hidup yang berada di dalam Yesus Kristus sepatutnya hidup yang tidak akan dikuasai oleh dosa lagi. 那个活在耶稣基督里面，应该不会再被这个的罪来去到控制的。 Hidup yang tidak dikuasai oleh dosa tidak mau berdosa lagi. 那个的罪那个的生命如果没有被这个的罪来控制呢，就不会想要再犯罪了。 Bagaimana supaya kita tidak dikuasai oleh dosa? 我们怎么样不被这个的罪控制呢？ Alkitab berkata di dalam ayat 14, hidup dalam anugerah Tuhan Yesus bukan menurut apa yang kita suka. 在第14节里面讲到，我们活在耶稣基督里面呢，不是活我们想要活的生活。 Mungkin saya sudah menceritakan pengalaman dulu seorang pengkhotbah datang di sini beberapa di tahun 80-an di sini pada Indonesia, Pendeta Samuel Sekretari, mengenai seorang yang sedikit nakal. 我好像是有在这里分享过，在80年代有一位的来自印尼的传道人呢，他是一个非常顽皮的传道人。 Mengenai seorang yang pergi di kedai pakaian itu dan dia nampak ada 5 orang berbaris pekerja itu seperti patung. 就是这个传道人呢，就去衣服店里面。当他来到这个衣服店里面呢，他就看到5个人，就是5个那个模型在那边站着。 Kalau Anda pergi di Padini atau di brand outlet atau di mana itu pakaian-pakaian, ada patung-patung dan dipakaikan dengan pakaian fashion supaya orang boleh nampakkan. 如果你去巴迪尼brand outlet 你会看到那个门那边，就是在门窗外面会有那个假公仔，是穿那个衣服很美的。 Jadi kawan ini nampak ada 5 patung berbaris dengan fashion masing-masing. 这个的传道人呢，就看到有5个的模型公仔在那边站着，穿着很美的衣服。 Kemudian dari ujung dia pegang itu kepala satu-satu. Oi, bagusnya fashion ini, dia kata 1, 2, 3, 4, semua oke saja. 就是他从第一个的公仔的假人公仔开始是去摸那个的头，他讲哇不错啊，这个的衣服每一个都摸了1、2、3、4这样摸下去。 Sampai kepada yang ketiga, dia kata ini macam betul-betul ini patung ini. Dia pegang kepalanya begini, tiba-tiba itu patung menoleh ke belakang. Kenapa pegang kepala saya, kata itu patung. 其中当摸到第3个的那个的公仔的头的时候呢，那个公仔突然间翻过来跟他讲，为什么你摸我的头？ Semua 4 patung tadi tidak ada reaksi sebab mereka mati
其中前面4个呢是没有这个的反应的，来到第5个就有反应。 Tapi rupa-rupanya yang kelima itu adalah pekerja di dalam kedai itu. 原来那个第5个那个呢，就是那个店里面的那个的员工 Dia bereaksi sebab dia adalah hidup bukan patung. 他能够给出反应，因为他是真人，不是那个的假人。 Ini yang dimaksudkan dengan hidup terhadap Tuhan, yaitu bukan yang macam 4 patung tadi, tapi yang kelima tadi, hidup dan dia akan berikan tindak balas. 就是说这个就说到就是我们对神的那个的反应，前面那4个是假人，但是如果一个有生命的人呢，他对神会有那个的回应的。 Itu sama seperti dosa itu pegang-pegang itu kepala patung 1, 2, 3, 4, semua tidak ada apa-apa, dibiarkan saja. 就好像前面那4个，当你摸他的时候，他是没有反应的，就是让他这样子了。 Tetapi bila sampai kepada patung yang kelima itu, orang betul-betul ada reaksi untuk menolak dipegang kepalanya karena dia hidup. 当摸到第5个人的时候，为什么他会有反应呢？因为他是有生命气息的。 Demikian juga dengan kita, kalau kita ini tidak hidup terhadap Tuhan, maka dosa akan menguasai kita. 弟兄姐妹，同样也一样，如果我们没有活在神里面呢，那个罪就会来控制我们的生命。 Tapi bila kita ada persekutuan dengan Tuhan Yesus Kristus, saya percaya bahwa kita akan sanggup dan mampu untuk sadar bahwa itu dosa sedang mengancam kita. 当我们活在神里面呢，我们对神有反应回应的时候呢，那个罪就不会来控制我们。 Jadi Paulus kata bila ditanya bolehkah seorang bertekun dalam dosa supaya dia sentiasa diampuni oleh Tuhan? 所以保罗在第1节里面再次的有问到，就是说当我们信了耶稣基督过后，我们还可以再犯罪吗？ Bolehkah seorang berdosa dari hari Senin sampai hari 6 hari Minggu minta ampun daripada Tuhan kali-kali? 一个人可以星期一到星期六犯罪，然后星期日来到神的面前求神赦免吗？ Alkitab kata tidak boleh. 圣经里面告诉我们不能够。 Karena 4 alasan. Yang pertama, Anda dan saya telah disatukan dengan Kristus. 因为有4点，刚刚我们已经学了。这第一就是我们与基督已经联合了。 Yang kedua, Anda dan saya telah disalibkan bersama Kristus. 第二呢，我们是与基督已经同定十字架了。 Yang ketiga, karena Anda dan saya telah dibaharui di dalam Kristus. 第三呢，我们已经在基督里被更新了。 Dan yang keempat, Anda dan saya telah diserahkan kepada Kristus. 那第四呢，我们已经被献为成为基督的那个的器具。 Saya ingin tinggalkan Anda dengan penutup ini, yaitu persekutuan kita dengan Kristus bukan sahaja menghalang kita daripada terus-menerus berbuat dosa, tapi juga menghalang kita kepada gaya hidup kebenaran. 在总结的时候呢，我要鼓励弟兄姐妹，我们与基督的联合，不仅使我们不再继续犯罪，而且引导我们过公义的生活。 Semakin kita memiliki persekutuan yang intim dengan Tuhan Yesus Kristus, maka semakin kita itu dapat menyadari kalau dosa coba menguasai kita dan kita tidak mau mengikutinya. 当我们更深的关系越来越密切的时候呢，在生活里面，我们会很容易的来知道敏感那个罪想要的控制我们，我们可以向罪所拒绝罪的控制。 Itu sama seperti kalau hubungan suami istri itu bagus, maka pihak ketiga tidak senang-senang masuk untuk ganggu rumah tangga kita. 就好像我们的婚姻里面，如果夫妻的关系是很稳固的，那么那小四五三小三四五六的就不能够来打叫我们。 Kalau hubungan kita dengan Tuhan itu bagus, maka dosa akan dihalang daripada terus-menerus menguasai kita. 那么，如果我们跟神的关系是很好的，那么这个的罪呢，就会不会让我们继续的来知道活在罪中。 Selain daripada itu, hubungan kita juga akan membuat kita dihalangkan, dipimpin kepada kebenaran di dalam Tuhan untuk selanjutnya. 并且我们会被引导来到神的面前来过神要我们过的生活。 Dalam hal itulah, maka kita tidak boleh berdosa lagi kerana Tuhan walaupun dia mengampuni kita, tetapi kita punya kuasa di dalam Yesus Kristus untuk menghalang kita daripada terus-menerus berdosa.
因此，我们在神的面前，虽然我们常常犯罪，神也会赦免我们，但是因此我们与基督已经联合了，所以我们就会要过神要我们过的生活，我们也是有那个能力来拒绝罪的那个的控制。 Kalau Anda dan saya dicobai untuk berdosa sebelum hari Minggu, 6 hari sebelum hari Minggu, pastikan sama ada hubungan Anda dengan Tuhan itu benar ataupun tidak. 如果有一天当我跟你想要犯罪，就是在星期六到星期到星期六想要犯罪的时候，我们就必须要问一个的问题：我们跟神之间的关系是怎么样的一个关系？ Apabila kita lose touch with God, maka senanglah iblis untuk menghirit kita berdosa selanjutnya. 如果我们没有与神联系的话呢，那么罪就会很容易再进到我们的生活里面来再次控制我们。 Bila hati kita dekat selalu dengan Tuhan, maka saya percaya kita selalu fokus kepada Tuhan dan takut berbuat dosa di hadapan Tuhan. 当我们与神的关系很好的时候呢，我相信我们就会越来越仰望注视我们的神，以致我们不会再去犯罪。 Kita semua berjuang bersama-sama di dalam hadirat Tuhan dan saya percaya bahwa kita boleh saling menguatkan di antara satu sama lain dengan firman Tuhan ini. 我们在这个信仰的路程里面，大家都一起的奋斗努力，在神的引领之下，所以我相信神必定会帮助我们的。 Dekatlah selalu bersama dengan Tuhan dan hidup Anda dipimpin oleh Tuhan. 我们要常常来到神的面前，来与他联合，以致神会引领我们的生活。 Jalan orang benar dipimpin oleh Tuhan. 公义的人是有神的引领在当中。 Mari kita berdiri bersama di hadapan Tuhan. Worship team akan memimpin kita 弟 selanjutnya. 兄姐妹，大家站立起来，让我们用这首的诗歌来作为回应。